Example 1. Determine the focus, directrix, vertex and axis of the parabola for each of the following. So kita ada dua case kat sini. So obviously kalau kita tengok y square ni maksudnya dia right or left. Ni kalau x square ni, okay. So dia kan terbalik kan axis dia, up or down. Okay. So hopefully by now kamu dah tak keliru dah, nampak lebih jelas lah. Okay. So ingat, kita kena always compare dengan standard equationnya. That will be y square equals to 4p of x. So here you need to compare your 4p with 16. Okay. So bentuk y square, right or left. So nak tahu right ke left ni? Maka kita compare lah 4p equals to 16. So we will end up having p equals to 4. So obviously p equals to 4 here indicate positive. So kalau dia positif, dia open right. Dia open right. Nampak tu membesar. Okay. Okay, so now kita dah ada p dia dah. So vertex dia apa? Obviously vertex dia kosong. So vertex kosong sebab h-nya kosong, k-nya pun kosong. Vertex kosong. So focus point dia duduk tang mana? Okay, kalau open right, so ini vertex taking the coordinate of kosong. So focus point adalah dia open right kan? So focus point dia akan duduk di sebelah kanan. So, focus point dia akan ambil koordinat apa? P tu representation nilai dari mana ke mana? P is the value from vertex ke focus. So, berapa unit P kat sini? 4 unit. So, maksudnya focus point kita akan jadi pada koordinat 4, 0. Okay. Tak boleh nak imagine, susah nak imagine, takut tersilap imagine, tak apa, lukis. Nampak ni, cikgu pun lukis. Saya dah pesan kan? Circle, ellipse, parabola, nak nampak, kena lukis. Tak lukis, tak nampak, soalan baca awak. Okay? So please make sure you draw supaya awak nak dapat dengan tepat. Okay, so sekarang ni, fokus dah ada, vertex dah ada. Apa lagi yang perlu kita cari adalah directrix line kita. So directrix line kita pula akan duduk di sebelah yang bertentangan. Okay. So this will be the directrix line kita. So apa persamaan directrix line kita ni? Definitely ini persamaan X. So jarak daripada vertex ke directrix line ni pun sebanyak P unit juga. Okay. So dia akan jadi X sama dengan apa ni? X sama dengan negatif 4. Yes, very good. Oh, ada juga yang bersuara dengan saya ya. Very good. So following. So directrix X sama dengan negatif 4. So axis of parabola, obviously ni paksi X lah. Axis of parabola. Okay. Ni kalau soalan tanya, tapi jarang soalan tanya. Tapi kalau soalan tanya axis of parabola ni lah yang mostly 90% takkan dapat jawab dengan tepat. Sebab nak terkeliru. Okay, ingat dia terbalik dengan persamaan. Okay, Okay, so yang seterusnya pula, dia minta sketch ke? And sketch the graph. Okay, cikgu dah sketch dah pun sebenarnya kan? Tapi cikgu sketch just nak bagi nampak positioning. Okay, bila soalan minta sketch, awak kena sketch dengan detail. Paksi X, paksi Y, vertex, 0, focus. Okay, labeling semua kena lengkap lah. Vertex, 0, fokus kena ada, vertex kena ada, directrix line kena ada. Kena cantik macam ni lah. Okay. Okay, moving on. X square equals to negative 4y. So kalau x square, simetri axisnya y axis. Kan x square kan dia open up or down. Okay, so dia open up or open down. Okay. So kita kena compare dengan 4p, always to compare with 4p. So in this case 4p will be equals to negative 8. So p will be equals to negative 2. So what do you understand with negative value? P equals to negative ni. Maksudnya p nya less than 0. So kalau less than 0 negative value, p nya open up or open down?
Anyone? Can you answer me? Up and down. Very good. Up and down, obviously. Tu je representation dia. Ini kalau dia positif, ni kalau negatif. Okay, so now kita punya parabola ni up and down. Okay, vertex kosong, kosong. Betul. Okay, vertex kosong, kosong. So fokus kita, macam mana pula? Ni kita dah kata dia open down. So vertex kosong, kosong. So fokus mestilah kat bawah ni. Dah open down kan? Open down. So berapa koordinat fokus kita? Okay, jarak daripada vertex ke fokus ni P unit iaitu 2. Negatif tu representation dia open down. Unit. Okay. Tapi nilai dia okay, dia akan jadi negatif. Kosong. Y yang berubah. Negatif tu. Okay. Boleh nak? Kenapa cikgu tulis P2 kat sini? Sebab saya merujuk kepada unit. Okay. Koordinatnya 2 unit ke bawah. Maka negatif 2. Okay. Okay. Kosong negatif 2. So directric line kita, directric line kan duduk ke atas. Kan? So ni pun 2 unit ke atas. 2 unit ke atas. So Y sama dengan 2 lah. Okay. Symmetric axisnya adalah Y axis. Okay. So draw balik graphing tu elok-elok. Okay, vertex kosong, kosong. Tak mau buat kosong saja origin. Tulis V, vertex kosong, kosong supaya dapat full mark. Okay, directric line ni kena label. Okay. Okay, moving on to example 2. Yes, yes. Kan? Apa dia? Semua koordinat yang fokus, vertex semua kena tulis lah kan? Yes, kena tulis. Betul, dengan tepat. Okay, koordinat vertex, koordinat fokus wajib tulis. Untuk parabola, awak kena tulis koordinat vertex dengan fokus. Untuk ellipse, awak kena tulis koordinat center, fokus dengan vertex. Circle, koordinat center dengan radius. Okay? Nah? Okay. So moving on to example 2. So ada example 2, 3, 4. Kita cubalah cover nah. Determine the focus, directric, vertex, axis of parabola for the following parabola and sketch its graph. So bentuknya adalah, dia bagi bentuk HK kat sini. So identify HK dulu dengan tepat. So Y minus K square equals to 4P of X minus H. So obviously vertex kita HK. So apa dia koordinat vertex kita? Ni yang best ni. Semua jawab salah terbalik nanti kang semua. Okay. Macam nak jawab ni? Apa dia? 02. 02. Betul. Kosong ni sebab kat sini, silap kurungan dah pula. Kat sini X tolak kosong. So X-nya kosong. Cantik dah. Okay, H-nya kosong. K-nya pula ni 2 je. Ambil 2 je. Okay, so K-nya 2. Okay. Bukan 2 kosong. Ada pula pi jawab 2 kosong. Ada pula nanti kan dia pi jawab dengan negatif-negatif sekali. Tapi kalau yang jawab dengan negatif tu selalunya off positif yang kamu akan terbalik. Okay, ni takut tersilap 2 kosong. Sepatutnya 02 nak. Okay, so perkara pertama, vertex kena identify dengan betul. Dan dalam parabola, ingat apa yang paling penting adalah P. So nak kena identify P dengan betul. So yang ini adalah, okay, kita nak jadikan dia ke bentuk 4. Ni takut awak tak nampak, saya tulis balik. 4P of X minus H. Ingat ini adalah part Y minus K square equals to 4P X minus H. So kita nak asingkan X minus H dengan 4P. So kat sini kita dapat identify sebenarnya negative 4 ni merujuk kepada negative 4
is equals to P. So P will be equals to negative 1 over sekejap. P is negative 1 lah. 4P. 4P. Sekejap, cikgu dah terbalik lah ni. Okay. Ni. Ni. Okay. So 4P equals to negative 4. P equals to negative 1. Ni ya. Macam ni je. This is 4P. So 4P kita sama dengan apa? Negative 4. 4P kita sama dengan negative 4. So P kita sama dengan negative 1. Okay. So negative ni maksudnya P-nya less than 0. So ni apa ni? Open up, left, right, down. Up ke left ke right ke down ni? Y square. Kalau Y square dia open left. Dia open left. Okay, so dia open left. So vertex akan jadi vertex 02 tadi dah identify. Fokus tak mana? Okay, dah kita kata dia open left kan. So vertex 02. So fokus kat sini. So berapa unit ni? P berapa? 1 unit. 1 unit je. P1, so fokus akan jadi 1 unit ke kiri. So negatif 1, 2. Negatif 1, 2 lah. Okay, 1 unit je kan? Betul. Okay, directrix pula. Directrix duduk kat sebelah kanan. Okay. So sebanyak 1 unit ke sebelah kanan. Yang ni kosong tambah 1. So dia adalah X sama dengan 1. So directrix line sama dengan 1. Okay, axis of parabolanya pula. Ialah symmetry axis. Okay. So axis of parabola ataupun symmetry axis adalah Y axis. Tapi Y berapa? Kita tengok pada nilai K kita. Ni. So ini adalah Y berapa ni? Y 2. Tengok koordinat K. So Y 2. Okay. Y2 maksudnya Y equals to K daripada vertex kita. Vertex HK kan? Y2 tu. Okay, sebab ingat symmetry axis tu maksudnya parabola kita fokus dengan vertex yang mesti kena lalu symmetry axis. Ni dotted line kita ni. Ni symmetry axis. Y equals to 2. So kita tengok nilai K lah kan? Symmetry axis Y axis iaitu Y berapa? Y2. Pada symmetry axis yang apa kena lalu? Fokus kena lalu atas dia, vertex pun kena lalu atas dia. Kena passes through, okay? Ni. Ni directrix line. X equals to 1 ni directrix line. Y equals to 2 ni symmetry axis dia ataupun axis of parabola dia. Bezakan Okay, so next example. Example 3. Okay, determine an equation of parabola, describe and sketch its graph. Yang tadi equation, tadi tu dia bagi equation, kita list down all the vertex, parabola, focus apa semua. Sekarang ni kita nak tentukan persamaan dia apa. Y square ke, X square ke, okay. Kena plot lah, yang ni kena plot baru awak akan nampak lah. Okay, so pertama dia bagi information of focus kosong negatif 1. Directrix Y equals to 1. Macam mana nak imagine? Mungkin ada di antara awak yang boleh imagine, very good. Tapi tak semua orang boleh imagine dan nampak. So nak buat macam mana? Maka lukis, plot. So kalau lah fokus tu ada dekat 0, 1. 0, 1. 0, negatif 1. 0 ni negatif 1.
So, kat sini titik fokus. Directrix pula y equals to 1. So y equals to 1, persamaan kita macam ni kan. So y equals to 1. Ini directrix line. So maksudnya agak-agak awak lah. Kita punya persamaan parabola ni y square ke x square? Kalau y square, dia right or left. Kalau x square, dia up or down. Situasi x square, very good. Semua boleh nampak. Sebab situasi sekarang ni fokus duduk kat bawah, directrix line duduk kat atas. So dia adalah case x square. Okay, x square right, up ke down? Up ke down? Mana? Up ke down? Down. Down, betul. So maksudnya fokus kat sini, directrix kat sini. So vertex dia kat mana? Ini P unit 1, ni P unit 1. Maka sah-sah nampak dah vertex dia adalah pada 0, 0. Okay? See, awak hanya akan boleh nampak dengan jelas bila awak apa? Bila awak cuba plot dan cuba lukis. Kalau tak, tengoklah soalan tu pun tengoklah awak balik. Okay? So, sekarang persamaan kita adalah x minus 0 square equals to 4p y minus 0. Okay? Ataupun sebab kita dah tahu vertex kita adalah 0, 0, so boleh je x square equals to 4p y. Okay? So p pun kita dah tahu dah. P kita equals to negative 1 sebab dia open down kan? Open down, maka p nya is negative. So p must be less than 0. So p equals to negative. So gantikan square equals to 4 negative 1y. So persamaan kita akan jadi x square equals to negative 4y. Ni persamaan dia. Okay? Okay. So moving on. Next example. Ni slide awak boleh tengok je lah balik Cikgu dah explain dah tadi. Regarding unit-unit dia semua. Okay. Boleh tengoklah, saya rasa kalau awak dah faham apa yang saya explain tu, benda ni semua awak boleh ikut dengan mudah. Okay, it will be very clear to you lah. Okay, kita moving on. Ni pula dia kata vertex negative 1, 1. Axis of parabola is parallel to x-axis and containing negative 3, 3. Ni lah soalan yang biasa keluar, tapi such question like this only around 10 to 20% sahaja yang boleh tackle. Okay, because tak faham dengan apa yang cuba disampaikan dengan axis of parabola parallel to x-axis. Okay, dia kata axis of parabola, axis of parabola parallel to x-axis. Paksi x macam mana? Paksi x macam ni. Kan? So axis of parabola kita pula, axis of parabola pula pun parallel. Ni symmetry axis kita. So axis of parabola pun x-axis. So dia open right, left ke up down kalau bentuk macam ni? Boleh imagine tak? So dia jenis open right or left. So kalau right or left, equation kita adalah y minus k square equals to 4p of x minus h. Okay? Cuma kita tak tahulah dengan tepatnya lagi. Right ke left, tapi kita dah tahu bentuk equationnya. Okay? So sekarang situasinya pula sekarang ni vertex dah diberi, HK dah ada. Okay, with the vertex negative 1, negative 1. So H dengan K dah ada, so boleh ganti masuk. Y plus 1 square equals to 4p x plus 1. P kita tak ada lagi kan? Okay, our aim now is to identify nilai P. So now, cuba
plot kan. Dia kata vertex negatif 1, 1. So negatif 1, negatif 1. So vertex duduk kat sini lah somewhere here. Okay. So passes through negative 3, 3. Passes to negative 3, 3. Negative 3, negative 3. So somewhere here. Tu dah boleh nampak dah sebenarnya ni. Dah kalau titik dia kena lalu negatif 3, 3. Dia mestilah parabola kena macam ni kan. Takkan negatif 3 vertex kat sini dia lalu kat sini kot. Tak mungkin lah. Tak mungkin lah dia potong kanan kan. Okay. So ni point. Negatif 3, 3. So point ni adalah any point on parabola kita. Meaning that X dengan Y. So untuk awak cari nilai P, awak ganti titik P ni. Ganti P negatif 3, negatif 3. So Y negatif 3, X negatif 3. Ganti masuk, dapatlah nilai P. Okay? So now cuba ganti masuk. Negatif 3 plus 1 square equals to 4P. Negatif 3 plus 1. So dapat P berapa? Akan dapat 16 equals to 4P Madam, times bukan Y tu 3 je ke? Y tu, betul dah saya rasa saya tulis 3 kan. Saya pibu negatif tadi kan. Suka-suka hati saya lah pula. Okay. Betul Y tu 3. Okay. Sejak bila negatif 3 duduk kat atas je? Okay. Y3. Asyik baik ada ke yang tegur? Okay. So 3, negatif 3. 3, negatif 3. Okay, so ganti masuk. So kita akan dapat lah. 16 sama dengan, ni cikgu tak cukup tempat je tulis kat tepi ni lah. Negatif 8P. So P adalah negatif 2. Okay. So P adalah negatif 2. So dah salin ke? Can I erase? Nak sambung tulis persamaan aja. Nak habiskan. Okay. So saya erase nak. So tengok slide. Okay, sama je. Saya dah explain tadi dah semua. Ni kita ganti vertex. Negatif 1, negatif 1. Yang ini kita ganti point. Negatif 3, 3. Okay. Sebab dia kan ada one unknown. So you kena ganti masuk lah ni point tadi. X dengan Y. Okay, dapat P. So sekarang ni tulislah equation dia. Okay, so equation dalam bentuk Y minus K. Y minus K square 4P X minus H. So vertex negatif 1, 1. So dia jadi Y plus 1 X plus 1. P negatif 2. Okay. Okay sekali. Soalan minta general equation ke? Dia kembang tu. Determine an equations. Okay. Kalau dia minta determine an equation. Tapi selalunya untuk parabola memang kita akan always bagi general equation lah. Okay. Unless kalau dia stated, standard or general. Accordingly kena answer ikut to the question. But in this case kalau you nak jawab as Y plus 1 square equals to negative 8X minus 8. Jarang sekali lah. Jarang-jarang sekali kita tinggalkan dalam bentuk macam ni. Okay, for parabola, always. Okay, general equation as the final answer. Okay. So, semoga nampak lah. See? P2 unit lah. Positif. Positif pula. P2 unit sebab tu dia bernilai positif kat sini. P negatif ni indicate open to the left. Okay. Okay, last example. Sempat tak kita habiskan last example? Boleh ya? Cikgu habiskan Boleh, madam. Nanti tak payahlah saya buat video just untuk semata-mata apa? Example last ni. Okay, so example 4. Determine an equation of parabola obtained by rotating the parabola of
So ada dua parabola kat sini. Determine the equation of parabola. Parabola yang pertama apa? Okay, parabola yang pertama ni obtained by rotating parabola yang kedua. So ini adalah parabola yang kedua yang dah diberi. So parabola pertama adalah hasil kita rotate parabola yang kedua. Okay, and rotate ke mana? Anti-clockwise. Okay, about it vertex. So information dari parabola yang kedua ni awak kena selesaikan dulu. Sebab nak dapat parabola yang pertama, dia adalah bila mana kita rotate parabola yang kedua. So cari semua information of parabola yang kedua dulu. Okay, so equation of parabola yang kedua dah diberi. So daripada sini awak perlu cari vertex dengan fokus dia. So nak buat macam mana? Complete the square lah. So kumpulkan x square minus 2x minus 12y plus 25. So kita kena buat complete the square sekali je lah. Ingat lagi ellipse? Bila daripada general nak ke standard, kita kena buat complete the square 2 kali kan? Untuk x square 1, untuk y square 1. Tapi untuk parabola hanya buat sekali sahaja, referring to jenis x square atau y square. So kat sini buat complete the square hanya untuk x sahaja. So complete the square macam mana kaedah cepat? Buat kurungan, tulis x, tutup kurungan, tulis square, tulis minus. Dah. So kat dalam ni adalah b over 2. So b kita negative 2 over 2 negative 1. Tolak b over 2 square. So negative 1 square 1. Dah selesai. Okay. Yang ni semua, yang lain semua bawa pergi sebelah kanan siap-siap. Kan equation kita y square atau x square saja sebelah kiri. The rest kita bawa sebelah kanan kan. So dia jadi 12y minus 25. So akhir sekali negative 1 ni pun bawa pergi sebelah kiri. Maka standard equation of parabola kita adalah 12y minus 24. Tapi ni kita kena tukar pula ke bentuk 4p x minus h. Okay, so macam mana nak buat? So equals to, okay, kita boleh faktor keluar 12 lah kan? Kita boleh faktor keluar 12. So tinggal y tolak 2. Dah nampak dah vertex. So yang 12 ni adalah 4p kita equals to 12. So p-nya adalah 4. So vertex kita adalah 1. 3 cikgu. 3 atau mana? 12 bagi 4. 3. Okay, 3. Thank you. So vertex kita jadi 1, 2. Vertex 1, 2. Okay. Ni open mana ni? Open apa ni? Okay. Right, left, up, down. Up. Okay, x square. X square maksudnya up or down. P positive maksudnya up. So open up. So, kalau open up, fokus kita ni 1, 2. So 3 unit ke atas. 3 unit ke atas pada y. Okay, see? Siapa boleh terus imagine, boleh terus nyatakan. Kalau tak, plotkan lah. Tak ada masalah. Jom kita plot. Kita tengok. Okay, ni dah salin ke? Nak tunjuk dia rotate pula ni. Saya nak kena draw, nak tunjuk dia rotate. Nak bagi nampak lah. Dah Okay. salin dah. Dah salin dah. Very good. Awak handphone saya dah battery off tau. Saya dah tak tahu apa going on lah. Apa-apa ke. Awak nak call saya pun tak ada dah lepas ni. Okay. Battery phone saya dah mati dah. Saya cuba juga habiskan lah. Okay, so ni vertex, ni fokus. Ni vertex, ni fokus. Ni parabola yang kedua nah. Parabola kedua. So dia kata parabola yang pertama kita rotate anti-clockwise. Anti-clockwise maksudnya lawan jam. Sebanyak 90 darjah pada vertex. So kita rotate. Yang merah ni adalah parabola kedua kita. Bila kita dah rotate 90 darjah sahaja. Okay, 90 degree sahaja to each other. So titik vertex mesti titik vertex yang sama. Jangan pula tiba-tiba vertex dia berubah. Tak, dia point of vertex tu dia kan dia rotate kan, dia akan fix kat situ lah. Fix kat situ. So fokus yang akan terubah. So fokus asal 15. Fokus baru akan jadi pada koordinat berapa pula?
Ni P dia masih lagi 3. So yang ni pun sama. P dia 3. So kalau 3 unit ke kiri daripada vertex, dia jadi? Negatif 2. Very good. Negatif 2, 2. Okay? So next slide. So kita dah ada dah vertex. Ni untuk parabola 1. New focus adalah negatif 2, 2. P negatif 3 sebab dia open to the left tadi. So equation parabola kita, ni vertex masih lagi sama iaitu pada vertex asal 1, 2. Okay, so vertex masih lagi sama 1, 2. Fokus dah berubah tapi dalam equation yang penting untuk kita ganti masuk adalah nilai P. So inilah equationnya.